Baik, salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Naila Huda, dan dalam awal pagi ini kita ingin bincangkan mengenai teknologi. Iaitu bila kita bercakap mengenai ilmu teknologi angkasa ini, pasti di fikiran kita membayangkan angkasawan, penjelajahan ke ruang angkasa. Namun teknologi ini tidak terbatas kepada perkara itu saja. Dan sebagai contoh, baru-baru ini SpaceX menjadi syarikat persendirian pertama yang berjaya menghantar manusia ke ISS, semestinya menjadi satu inspirasi dan juga cita-cita bagi negara-negara untuk meneroka angkasa lepas. Namun sedarkah kita penggunaan harian kita seperti telekomunikasi dan juga dari segi pemetaan yang sering kita gunakan secara harian ini juga merupakan antara hasil teknologi angkasa yang telah dibangunkan, Ella. Ya, dan di peringkat Malaysia pula, bukan sahaja kita memfokuskan kepada pembangunan teknologi, namun pembangunan modal insan itu juga adalah usaha yang kini digerakkan oleh sebuah agensi bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, iaitu Agensi Angkasa Malaysia atau MAISA. Dan kita nak bawakan perbincangan mengenai perkara ini, apakah peranan yang dimainkan MAISA dalam memperkasakan ilmu angkasa ini. Dan kita bersama dengan Azli Kamil Napiah, merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA. Selamat pagi Tuan, bersama kami di Awani Pagi di studio, dan kita nak menceritakan tentang peranan MAISA itu sendiri. Apa peranan MAISA dalam memperkenalkan bidang teknologi angkasa ini kepada orang ramai? Terima kasih. Selamat pagi pada seluruh penonton Astro Awani. So, agensi Angkasa Malaysia ini merupakan satu agensi baru yang ditubuhkan pada 2019 melalui penggabungan dua entiti besar, iaitu Agensi Remote Sensing Malaysia dan juga Agensi Angkasa Negara. So, peranan MAISA ialah untuk melaksanakan apa yang digariskan di bawah dasar Angkasa Negara 2030 yang telah ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 2017. So, agensi Angkasa Malaysia juga sebenarnya berperanan untuk meningkatkan atau memperkasa keupayaan negara dalam sektor angkasa, baik dalam peranan R&D, penciptaan dan juga pembangunan, tetapi juga membawa kepada aspek-aspek bagaimana teknologi angkasa ini boleh menjadi satu penyumbang kepada ekonomi baru negara. Dan ini juga selain daripada memastikan industri ini berkembang dengan baik di negara kita, kita juga perlu mewujudkan satu sistem ataupun takbir urus yang baik di samping kita meningkatkan kepakaran melalui kerjasama di peringkat antarabangsa. Baik, Tuan Azli, difahamkan MOSTI akan membentangkan undang-undang angkasa sebagai persediaan menghadapi perkembangan industri berkaitan. Apakah antara perkara yang akan difokuskan dan bagaimana bidang ini boleh disokong dan juga dimajukan juga oleh pelbagai sektor, dan apa agaknya dari segi dapatan ataupun kepentingan rang undang-undang ini kepada industri teknologi angkasa ini sendiri? Baik, kalau kita lihat di seluruh dunia, lebih kurang dalam lebih pada 25 negara yang memang mempunyai akta atau rang undang-undang berkaitan angkasa. Di Asia sendiri, termasuk negara jiran kita Indonesia dan juga pemain utama dalam industri angkasa ini, memang mereka mempunyai akta berkaitan teknologi angkasa ini. Antara kepentingannya ialah dalam kita memastikan perkembangan pertumbuhan industri, kita mesti mewujudkan satu kawal selia yang baik, kerana bukan saja kita nak memastikan dengan izin space worthiness, iaitu keterjaminan dan keselamatan dalam kita meneroka atau mencipta teknologi dalam industri angkasa ini, kita juga harus mempunyai satu piawaian yang standard di peringkat internasional, peringkat antarabangsa. Ya, ini bermaksud apa juga aktiviti kita, apa juga production kita, apa juga yang kita hasilkan mempunyai satu pengiktirafan yang tinggi di peringkat antarabangsa, kerana kita mempunyai satu takbir urus dan kawal selia yang cukup baik. Ya, inilah sebenarnya hasrat kerajaan apabila kita mencadang mewujudkan rang undang-undang angkasa ini, bukan saja untuk memastikan segala aktiviti berkaitan angkasa kita dapat kita uruskan dengan baik, tetapi kita juga ingin melihat dengan adanya rang undang-undang angkasa, lembaga angkasa negara ini, ia juga akan menyumbang kepada
pendapatan-pendapatan baru kepada negara. Kita lihat kalau kita rujuk kepada laporan-laporan antarabangsa, sekitar 271 bilion USD saja yang diperuntukkan hanya untuk industri yang melibatkan pembangunan satelit. Maknanya begitu besar nilai perniagaan atau komersial di peringkat antarabangsa terhadap industri angkasa. Tuan tadi sebut tentang space worthiness. Sangat menarik. Kita nak tahu ketika ini di manakah tahap pencapaian space worthiness negara kita ketika ini dan bergerak ke hadapan. Apa lagi yang boleh diusahakan dalam memastikan space exploration itu lebih selamat dan lebih banyak galakannya. Space worthiness ketika ini macam mana? Okey, di peringkat negara kita sebab kita juga ahli kepada dipanggil UN USAI, United Nations Office of Outer Space. Jadi di peringkat internasional ini dia dah ada dipanggil peraturan-peraturan dan prosedur bila kita ingin berkecimpung ataupun kita nak membina satu industri ataupun pembangunan teknologi angkasa yang sewajarnya kita patuhi kerana di ruang angkasa ini risikonya memanglah besar. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah direkodkan 612 insiden yang berlaku berkaitan dengan angkasa. So jadi ini perlu kita lihat dalam konteks yang lebih detail iaitu lebih terperinci yang mana kalau kita tidak ada satu rang undang-undang yang khusus, memang sebelum ni kita belum ada, hanya kita bersandar kepada aktiviti-aktiviti yang mungkin masih kecil lagi, walaupun kita telah melancarkan beberapa satelit ke ruang udara, tetapi dari segi liability terhadap insiden-insiden ini masih lagi ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. So jadi ini satu yang saya kira yang perlu ditangani dengan baik kerana dalam prinsip antarabangsa apa saja yang dilancarkan ke angkasa tidak kira melalui individu, institution atau apa juga entiti dari negara mana yang bertanggungjawab itu akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada negara di mana individu atau company syarikat itu berasal. So jadi ini satu perkara yang mungkin kita boleh uruskan dengan lebih baik sebagai contoh rujukan kepada akta-akta sedia ada yang di negara-negara lain. So, saya kira bukan itu saja, tetapi kita juga nak memastikan bahawa industri kita dapat berkembang dengan lebih baik. Sebelum ini kita memang tidak ada lagi rang undang-undang angkasa, lembaga angkasa. Jadi dengan adanya kita harap industri-industri kita dapat tolong berkembang dan juga mencipta satu lonjakan baru dalam industri angkasa. Kerana sebelum ni kita hanya berperanan sebagai pengguna. Kali ini kalau boleh dengan adanya rang undang-undang angkasa, kita juga boleh memainkan peranan sebagai pencipta kepada teknologi angkasa. Dan menarik untuk kita ikuti mengenai rang undang-undang angkasa ini, dan kalau kita lihat juga kepada industri angkasa ini, mungkin tadi kita telah pun mention tadi mesti kita akan membayangkan mengenai ilmu-ilmu mengenai teknikal dari segi angkasawan, jelajah ke angkasa lepas dan sebagainya. Namun sebenarnya teknologi angkasa ini juga digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita. Dan secara ataupun boleh Tuan Haji berikan sedikit penjelasan mengenai kegunaan harian yang kita gunakan sebagai contoh telekomunikasi yang kita gunakan pada sekarang ini juga menggunakan ilmu ataupun teknologi angkasa itu sendiri, dan apa agaknya kegunaan-kegunaan harian yang kini kita mengguna pakai ilmu-ilmu ataupun teknologi angkasa ini sendiri, Tuan Haji. Baiklah, kalau kita bercerita pasal teknologi angkasa, kita tidak boleh lari daripada tiga aspek yang memang biasa kita gunakan setiap hari. Yang pertama ialah berkaitan dengan perkhidmatan satelit komunikasi yang hari ini kita bersiaran, Asrar Awani, semua itu memerlukan perkhidmatan daripada satelit komunikasi. Yang keduanya perkhidmatan daripada satelit penderiaan jauh, bahasa Inggerisnya dipanggil remote sensing, yang merakamkan semua bentuk maklumat permukaan bumi untuk diguna pakai dalam pelbagai bidang. Kemudian yang ketiga ialah satelit penentu kedudukan. Hari ini kita pakai GPS, Waze dan sebagainya, dan itu juga adalah perkhidmatan satelit yang tersedia yang kita pakai. Dan di Malaysia sehingga hari ini kita banyak menumpukan kepada downstream activity dengan izin, dia lebih kepada yang hiliran, iaitu kita sebagai pengguna.
Kita terima data, kita terima maklumat dan kita pelbagaikan maklumat itu untuk pelbagai perkhidmatan yang kita sediakan dalam negara kita. Dan apabila dasar angkasa negara ditubuhkan pada 2017, kita inginkan bukan saja downstream tetapi upstream yang perlu kita bangunkan juga. Contoh downstream yang hari ini kita kira kita agak terkehadapan dalam penggunaannya sebab kita bermula dengan segmen pengguna. Itu hari ini saya bagi contohlah kalau kita pergi ke di sawah bendang di luar bandar. So teknologi ini digunakan untuk membantu petani-petani untuk mengurus bendang masing-masing. So hari ini petani boleh menjimatkan masa pemantauan tu sehingga 30% bendang mereka tak perlu pergi ke bendang tapi kena lihat melalui teknologi ini. Ya, yang pertama. Kemudian meningkatkan hasil padi itu sendiri sehingga antara 30 ke 50%. Ya, dan di samping kerajaan juga mendapat manfaat kerana kerajaan dapat memberikan subsidi baja dan racun secara lebih tepat. Ya, ini dioperasikan secara menerus oleh Jabatan Pertanian dan agensi-agensi yang berkaitan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kalau boleh saya bawakan ialah nelayan kita. Kita bantu nelayan kita untuk pergi mencari ikan tanpa perlu pergi merayau-rayau atau membuang masa. Kita bagi satu point dengan kedudukan yang tentu, dia pergi ke point itu dan terus tangkap ikan. So ini satu dan dalam operasi awal kita dengan Jabatan Perikanan, Nekmat dan sebagainya, dia dapat menyimatkan ekspor ikan negara sehingga 300 juta lebih. So jadi ini maksudnya teknologi ini berpotensi bukan saja untuk pembangunan negara tetapi kesejahteraan rakyat. Itu yang saya boleh kongsi. Tak pernah tahu sebenarnya impak penggunaan teknologi angkasa ini kepada industri di luar bandar, terutamanya pembangunan industri pertanian, peladangan, malah nelayan juga boleh memanfaatkan industri teknologi angkasa ini. Dan kita nak tahu pula dari sudut sumber tenaga dan juga bakat-bakat daripada graduan dalam bidang sains kita, adakah kita mencukupi dari sudut itu pula. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi membincangkan mengenai peranan teknologi angkasa dan juga pencapaian pembangunan teknologi angkasa di negara ini. Bersama dengan kita di studio adalah Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA, Azli Kamil Napiah. Dan kita banyak bercakap mengenai soal pembangunan teknologi. Namun mungkin soal pembangunan sumber manusia atau tenaga kerja juga perlu kita berikan perhatian. Dan galakan MAISA kepada sekolah maupun institusi pengajian tinggi untuk memperhebatkan dari segi pengajaran untuk mendidik mereka bukan saja minat namun untuk melahirkan pakar-pakar bidang angkasa bagaimana dan apakah agaknya pencapaian di peringkat universiti tempatan dalam sudut pemerkasaan teknologi ini? Ini satu soalan yang sangat baik sebenarnya sebab di bawah dasar angkasa negara 2030 kita ada satu program yang kita akan laksanakan iaitu yang dipanggil Malaysian Space Exploration 2030. Di bawah program ni ada 4 kluster kalau saya boleh kongsikan. Kluster yang pertama ialah segmen pengguna seperti mana yang saya sebutkan contoh bagaimana teknologi memberi manfaat langsung kepada pengguna seperti nelayan dan petani sebentar tadi. Dan yang kedua ialah segmen bumi iaitu yang melibatkan infrastruktur penerimaan data dan sebagainya yang hari ini negara memiliki satu infrastruktur yang saya boleh katakan setanding di peringkat antarabangsa. Dan kluster yang ketiga ialah kluster yang kita cuba lonjakkan melalui rancangan Malaysia ke-12 hingga tahun 2030 iaitu segmen angkasa yang mana melibatkan penciptaan satelit, penciptaan objek-objek angkasa yang komersial di masa hadapan. Dan yang ketiga yang keempat yang berkait dengan soalan tadi ialah satu kluster yang dipanggil knowledge creation. Yang ini untuk memastikan kesinambungan kepakaran tempatan
yang perlu kita rancangkan agendanya. Memang pada hari ini kita ada universiti-universiti yang telah mula, saya ingat lebih daripada 3 universiti yang telah mula aktif dalam penciptaan ataupun terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan angkasa. Saya bagi contoh UiTM pada 2018 telah melancarkan satelit nanonya yang pertama. So ini mempunyai satu petanda dan potensi bahawa kita tidak kurang bakat tempatan yang kita boleh perkasakan di masa hadapan untuk menyokong pembangunan sektor angkasa. Di peringkat MISA sendiri, apakah inisiatif kita untuk menggalakkan penggunaan maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada teknologi angkasa. Contohnya, kita membuka ruang kepada pelajar-pelajar di berbagai peringkat, sama ada di peringkat menengah ataupun universiti terus, ya, untuk mendapatkan data-data yang telah dikumpul melalui satelit remote sensing untuk pelbagai kajian. Dan ini kita bukakan secara percuma kepada pelajar-pelajar ini untuk terus berinovasi dalam mencipta aplikasi-aplikasi baru yang berteraskan teknologi angkasa. Saya ingin kongsikan juga harapan kita dalam masa ini dan sepanjang tahun 2030 insya-Allah, ya. Kalau boleh nanti industri angkasa ini dapat menyumbang sekurang-kurangnya 0.3%, ya, kepada GDP negara, iaitu lebih kurang dalam 3.2 bilion. Dan pada masa yang sama kita juga mengharapkan dengan inisiatif ini, dengan wujudnya RUU, Lembaga Angkasa Negara yang boleh menyokong operasi-operasi ataupun industri terlibat, kita mampu mencipta tidak kurang pada 5,000 peluang pekerjaan baru kepada para saintis kita, ya. Kita lihat laporan-laporan sebelum ini agak tidak memberangsangkan dari segi pertumbuhan saintis kita dalam negara kita, ya. Kalau saya boleh quote hari itu daripada Academic Science menyatakan bahawa sepatutnya 60% bidang sains, 40% yang bukan sains, tetapi hari ini dah terbalik, ya. So, jadi untuk menjadi sebuah negara maju, kita mesti merangsang pertumbuhan saintis ini untuk mencipta inovasi baru dan juga mencipta ruang ekonomi baru kepada negara. Jadi kita lihat negara kita boleh dikatakan berada di landasan tepat untuk membangunkan dan memperkasakan lagi industri angkasa ini. Kita dah ada sokongan kerajaan, kita dah ada bakat-bakat juga yang berpotensi menyumbang tenaga kepada industri ini. Tetapi kita nak tahu juga apa cabaran yang kita boleh jangkakan untuk membangun dan mengoperasikan industri angkasa ini dalam jangka masa yang panjang. Baik, antara cabaran yang mungkin kita berhadapan pada ketika ini ialah satu, kita ketiadaan tadbir urus dan kawal selia yang sistematik, selamat, terjamin dan berkesan. Sebab itu kerajaan berhasrat untuk mewujudkan apa yang dipanggil rang undang-undang lembaga angkasa negara. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi cabaran ini ialah apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris adoption of the technology. Kita kena membiasakan teknologi ini di dalam kehidupan kita seharian, ya. Saya ambil contoh Korea yang pada ketika itu sama setanding kemajuan dia dengan kita, tapi hari ini masyarakat dia sangat kata orang tu well versed dengan teknologi, apatah lagi teknologi angkasa. Jadi ini yang menjadikan negara itu beberapa langkah ke hadapan daripada negara Asia yang lain, walaupun pada ketika dulu kita hampir sama, ya. Hari ini dia rang undang-undang atau akta yang berkaitan angkasa pun dia ada 3 berbanding kita yang mungkin kita baru nak perkenalkan pada ketika ini, ya. So itu antara yang saya boleh kongsilah, ya. Baik, jadi kalau kita bercakap mengenai teknologi angkasa ini, kita kalau boleh kita tidak mahu sampai bila-bila kita menjadi segmen kepada pengguna saja, malah kita terus harus mengurat langkah ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen pembangun. Jadi bagaimana kalau kita melihat kepada prestasi Malaysia pada ketika ini, terutama dari segi pembangunan teknologi pada peringkat global maupun peringkat serantau pada ketika ini? Okey, kalau saya boleh kongsikan, kita mula dengan rantau Asia Tenggara lah, sebab kita ada jiran-jiran kita. Walaupun kita mensasarkan pada 2030 Malaysia adalah top 3 lah, tiga yang teratas dalam pembangunan industri angkasa, dan hari ini pun di peringkat hiliran memang kita dah mendahului lah.
Cuma di peringkat upstream itu kita perlu tambah baik lagi untuk kita memastikan kita di yang 3 teratas di rantau Asia. Di peringkat global, memang kita diiktiraf kerana kejayaan kita di dalam aspek hiliran, ya, downstream, dan itu memang kita dikenal pasti bahawa satu negara yang memang aktif dalam aktiviti hiliran industri angkasa. Dan satu yang kita sangat teruja ialah apabila pemain-pemain industri angkasa di peringkat antarabangsa begitu positif terhadap rancangan kita untuk melaksanakan program Malaysian Space Exploration 2030, kerana ia bukan sahaja mencipta satu bidang komersial baru, tetapi dia boleh merancangkan lagi pertumbuhan kepakaran dalaman, kerana akan berlaku pemindahan teknologi yang kita rancangkan. Jadi satu lagi soalan Tuan Haji, kita nak memperkasakan teknologi angkasa ini, semestinya kita tidak harus bergerak secara seorang. Kita perlu bergerak secara beramai-ramai ataupun dengan banyak pihak, terutama daripada penlibatan pihak swasta sendiri. Bagaimana agaknya penlibatan antara MISA dan juga pihak swasta dalam memperkasakan ilmu teknologi angkasa ini di peringkat negara kita sendiri? Ya. Di bawah Dasar Angkasa Negara 2030, keperluan mewujudkan rang undang-undang lembaga angkasa itu sebenarnya adalah satu instrumen yang menyokong kepada pertumbuhan industri tempatan. So kita ingin mensasarkan sekurang-kurangnya by 2030, kita ada lebih kurang tak kurang daripada 10 industri baru dalam industri angkasa, industri tempatan yang kita sasarkan. Yang ini sebenarnya kita cuba membawa kepada penciptaan seperti mana yang saudara sebutkan tadi. Kita nak ke arah pembangun. Hari ini kita ada industri tempatan kita, tapi lebih kepada aktiviti hiliran. Dan startup yang bermula untuk meneroka penciptaan pun ada, tetapi kita perlu rangsang pertumbuhan ini dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Tapi selain daripada rang undang-undang, pastinya apa yang juga penting secara keseluruhannya adalah sokongan dari sudut peruntukan juga. Dan apabila kita lihat dalam konteks COVID-19 ini, pandemik ini, membuka mata kita kepada kepentingannya industri sains dan penyelidikan dalam negara. Dan kita nak lihat juga menjelang Belanjawan 2021 ini, apa harapan industri sains untuk peruntukan dan juga sokongan jangka masa panjang, apa lagi yang diperlukan industri sains lagi-lagi dengan pandemik COVID-19 ini? Saya ambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi penghargaan kepada teraju utama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Yang Berhormat Menteri Khairy Jamaluddin dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri Haji Ahmad Amzad dan juga seluruh teraju utama MOSTI, kerana memberi penekanan yang sangat tinggi kepada perkembangan sains dan teknologi dan juga STEM dalam negara kita. Apatah lagi yang menjurus kepada teknologi angkasa. Negara juga mensasarkan supaya teknologi angkasa ataupun kalau boleh kita panggil bersekali aero angkasa itu menjadi satu ekonomi baru kepada negara. So ini harapan kita bukan setakat kita melihat satu lonjakan ekonomi, tetapi kita nak juga melihat lonjakan kepakaran, lonjakan inovasi dan masyarakat STEM tu yang secara menyeluruh dalam negara kita. Ini satu harapan kita, walaupun mungkin kita berhadapan dengan pandemik, kita lihat hari ini masyarakat telah mula value ataupun menghargai fakta-fakta sains, dan pada saya ini adalah satu potensi baru yang ruang yang terbuka untuk kita terus berkarya untuk mengangkat martabat sains dan teknologi ini sebagai tunjang kepada pembangunan dan juga kesejahteraan negara. Di peringkat jabatan kerajaan umpamanya, hari ini kita telah mula menggunakan teknologi-teknologi berbanding dengan kita banyak physical contact. Sebab itu pada saya teknologi angkasa dan teknologi yang berkaitan itu mampu meningkatkan kecekapan dan efisiensi penyampaian perkhidmatan kerajaan. So ini yang kita perlu tumbuhkan, dan untuk belanjawan tahun RMK 12 ni, kita berharap suntikan daripada kerajaan bukan saja bertujuan untuk suntikan, tetapi kita nak melihat dengan izin ROI-nya. So dalam tempoh beberapa tahun ni kita mesti menunjukkan satu peningkatan kepada
pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui teknologi angkasa. Ya, pastinya satu minggu yang amat menarik bagi industri angkasa negara, bukan sahaja dengan pembentangan rang undang-undang angkasa dan juga dalam masa yang sama Belanjawan 2021 kita harap dapat mengangkat suara dan harapan industri sains negara. Terima kasih kepada Tuan Azli Kamil Napiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA sudi berkongsi tentang industri angkasa tempatan yang tanpa kita sedar banyak sebenarnya impak kepada pelbagai industri lain, industri luar bandar, pertanian, perladangan, dan kita harap ini dapat membuka ruang baharu untuk menjana pendapatan ekonomi negara. Baik, dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Naila Huda. Terima kasih menonton. Salam hormat.